Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai syarak, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita zahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung siri perkongsian hadis kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini diberikan kebaikan dan manfaat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan, keselamatan, perlindungan dan rahmat daripada wabak penyakit, daripada sebarang kesusahan. Dan kita doa juga dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau ada yang diuji dengan musibah atau wabak penyakit, semoga segera disembuhkan dan diberi kesihatan yang baik dan tidak ada lagi kesakitan selepas ini, insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi beritahu kita, apabila seorang Muslim itu mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui dia mendoakan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan datangkan malaikat kepadanya, dan malaikat itu akan mendoakan dia sebagaimana doa yang didoakan kepada saudaranya tadi. Itu hadis Nabi SAW, hadis sahih. Apabila kita doakan satu orang ataupun seseorang itu mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu ataupun dia tak beritahu saudaranya. Kita dengar ada orang diuji dengan wabak COVID ataupun diuji dengan kena kuarantin. Kita doakan, ya Allah, beri dia sihat, jauh dia daripada wabak. Kita doa begitu. Hanya cetusan dalam hati kita, tak sampai pun ke telinga dia dan tak sampai pun ke pengetahuan dia. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala turunkan malaikat, hantar malaikat kepada orang yang berdoa begitu. Malaikat akan doakan semula dia sebagaimana dia mendoakan orang tadi. Itulah kita kata Islam, satu agama yang menggalakkan kita doa dan mendoakan orang. Sehingga kan bila mana kita doakan orang dalam keadaan orang itu tak tahu kita doakan dia. Maknanya kenapa tak tahu ni tuan-tuan? Maknanya ikhlas sungguh lah nak sebut. Bila kita buat amalan kita tak nak orang tahu pun, kita nak Allah Ta'ala beri dia kebaikan, boleh jadi itu datang daripada ikhlas hati. Maka Allah Ta'ala utuskan malaikat atau turunkan malaikat, doakan dia sebagaimana yang didoakan orang itu tadi. Kalau kita doa kepada orang itu, belum tahu Tuhan nak beri atau tidak. Tetapi kalau malaikat doakan kita, malaikat itu satu makhluk yang dekat dengan Allah Ta'ala, sudah tentu doa-doanya diberikan pandangan dan diberikan penerimaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan doa orang. Semoga kita juga mendapat kebaikan daripada doa yang kita doakan kepada orang itu, insya-Allah. Sambung kitab kita, hadis yang ke berapa? 22 lah, betul.
melakukan amalan secara berterusan. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ya ayyuhan nasu 'alaikum min a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal amal ila Allah ma duwima alaihi wa in qala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Keterangan: Allah tidak akan jemu memberikan ganjaran sesuatu amalan selagi mana seseorang itu tidak jemu beramal. Amalan yang sedikit tetapi berterusan adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi terputus. Ini kerana amalan berkenaan menyebabkan seseorang itu melakukan ketaatan, berzikir, berwaspada dan mendampingkan diri kepada Allah secara berterusan. Kata Nabi SAW, lakukanlah amalan, sesuatu amalan itu mengikut upaya kita. Islam satu agama yang bukan bersifat dengan sifat kejam. Sebab itu dalam ibadat yang kita kata ibadat yang tegas, ibadat yang compulsory. Sebagai contoh sembahyang. Sembahyang tu ibadat compulsory, ibadat wajib. Ikut mana pun, keadaan mana pun, bila waktu pun, maka sembahyang itu perlu dilakukan. Tetapi Allah Ta'ala juga melihat masyarakat kita ketika mana keadaan untuk kita melakukan sembahyang itu. Sebagai contoh, sembahyang itu paling utama dilakukan dalam keadaan berdiri. Tapi kalau orang tak boleh berdiri, gaut sebagai contoh. Kalau berdiri memang dia tombang. Bila dia tombang, jadi keperluan lain pula untuk orang angkat dan sebagainya, jadi mudarat pada dia. Maka Islam kata tak boleh berdiri, duduk. Duduk pun dia tak boleh. Maka Islam kata sembahyang dalam keadaan berbaring. Dah baring dah, tapi tak daya juga nak angkat tangan apa semua. Maka Islam kata boleh secara gerak kelopak mata. Mata pun tak boleh nak kelopak dah, tak nak gerak dah. Punya uzurnya kita kata. Maka istilah kita dengar dalam kitab sebut sembahyang menggunakan hati. Tapi kalau hati pun dah tak boleh nak sembahyang, kita sembahyangkan dia dah. Itu je lah yang ujungnya dah. Kalau dah hati pun tak boleh, maknanya kira parah dah tu dah. Parah dah tu. Sehingga kan bila mana dia dalam keadaan tak sedar pada ketika itu, maka keadaan itu boleh dia qadakkan. Sebagai contoh, orang yang duduk dalam keadaan operation sebagai contoh, dia dalam bius sehingga dia melangkau 2-3 waktu sembahyang, dia boleh mengqadakkan sembahyang dia. Tapi sembahyang itu tetap dilakukan, perlu dilakukan dalam apa juga keadaan sekalipun. Sebagai contoh, kita dalam kapal terbang, sembahyang nak cari kiblat bagaimana susah. Maka kalau tidak ada petanda arah kiblat, secara khusus kita ambil kira muncung kapal terbang. Ambil kira muncung kapal terbang tu menghadap ke mana. Sampai begitu sebahagian ada ulama' yang menyebut. Maknanya apa? Islam ni tak membebankan kita untuk melakukan sembahyang itu dengan cara ini je cara yang boleh buat. Tak ada cara lain. Islam kata ikut keadaan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu perlu dipermudahkan. Apa sulit itu perlu dipermudahkan. Dalam keadaan ibadat, dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, yang bila berlaku sulit perlu dipermudahkan. Itu Islam. Sebab itu Nabi kata apa? Buatlah amalan itu ikut upaya kamu. Ikut upaya kita. Kalau kita tak mampu nak buat sembahyang sunat dalam bilangan yang banyak, sebagaimana ada satu cerita, ada satu riwayat menceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, pernah dengar nama dia? Imam Ahmad bin Hanbal pengasas kepada mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ini dia satu orang ulama' yang besar. Cuma ada satu pandangan dia yang sedikit berbeza dengan pandangan khalifah ketika itu. Tu. Dulu ulama' berbeza pandangan dengan khalifah. Khalifah tak suka perbezaan itu berlaku.
Imam Ahmad bin Hanbal pandangan dia berbeza dengan khalifah ketika itu. Menyebabkan khalifah tangkap dia, penjarakan dia. Sehingga kan dia di penjara itu dia disebat di rotan dia. Maka bila mana khalifah ni bertukar, ganti khalifah baru, maka khalifah yang baru ini membebaskan dia kerana penahanan dia itu secara zalim. Bebaskan dia. Bila mana dia balik ke rumah dia jumpa anak murid dia. Anak murid ramai. Dia tidak menunjukkan reaction muka, ataupun muka dia tu tak nampak seronok, tak nampak gembira, nampak sedih. Menyebabkan anak-anak murid ni pelik. Tok Guru, pasal apa? Dah bebas penjara pun muka ni sedih lagi. Sepatutnya gembira lah. Keluar pada penjara, bertahun dalam penjara. Tiba-tiba bila keluar, muka tak seronok. Kita jangan kata keluar penjara dapat potong gelang. Oi, seronok tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman pakai gelang pink tu. Hari pergi potong gelang tu, dia punya seronok dia tuan-tuan. Segala kedai makan kita singgah makan. Oh, pakai baju baru. Keluar tu saya ada pengalaman lah pakai gelang. Hari nak pergi potong tu, baju iron masuk dalam seluar, pakai stoking, pakai pergi. Punya seronok lah. Padahal pun 10 hari je. Ini penjara bertahun. Tiba-tiba balik ke rumah, tak seronok muka. Maka anak murid tanya dia, kenapa tampak tak seronok tu? Dia kata apa? Bukan kerana aku tak syukur, bukan kerana aku tak seronok aku dapat bebas daripada penjara ini. Tapi dia kata, yang menyedihkan hati aku, dia kata, sebelum aku masuk penjara dulu, dia kata, aku sihat, aku muda, badan aku kuat. Aku boleh sembahyang sunat, kata dia, 500 rakaat satu hari. Tapi bila mana aku masuk penjara, dia kata, hari-hari aku kena sebat. Badan aku menjadi uzur, usia aku menjadi tua, kata dia. Menyebabkan aku sudah tidak mampu lagi untuk sembahyang sebanyak itu, 500 rakaat satu hari. Aku sedih kerana aku tak boleh buat 500 rakaat tu. Anak murid tanya, dah itu boleh buat berapa? 500 tak boleh buat buat berapa? Dia kata, sampai hari ni aku hanya boleh buat 300 rakaat je satu hari, kata dia. Itu yang kita nak sebut. Maknanya apa tuan-tuan? Ikut kemampuan dia lah. Hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal, daripada 500 tak boleh buat 300. Tak apalah, kita mungkin lagi uzur daripada dia. Mungkinlah. Mungkin kita pun ada pengalaman dulu-dulu lagi teruk daripada kena penjara, mungkin. Sampai hari ni mungkin kita boleh buat berapa rakaat lah tu hari. Sunat. Begitu juga tuan-tuan. Amalan itu, tetapi disebut apa kat sini? Walaupun amalan itu mengikut keupayaan, Allah tidak akan jemu sehinggalah kamu jemu. Jangan jemu buat kebaikan. Jangan jemu buat kebaikan itu. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah jemu beri pahala. Allah Ta'ala tak pernah jemu beri pahala sehinggalah kita jemu buat ibadat itu. Ruginya kita ni tuan-tuan. Kita buat ibadat untuk kebaikan kita, kita jemu. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah jemu beri kebaikan kepada kita. Kata Nabi SAW lagi, amalan yang paling Allah Ta'ala sukai adalah amalan yang berterusan. Walaupun jumlahnya sedikit. Satu amalan itu, walaupun dibuat dengan jumlah yang sikit, tapi dia istiqamah. Hari ni buat, esok buat, lusa buat. Maka lebih baik daripada orang yang menghimpunkan sekali buat amal ibadat, kemudian berhenti selepas itu. Ataupun terputus-putus. Sebagai contoh kita kata, kita sembahyang sunat sebelum subuh. Qabliyah ke, tahiyatul masjid ke, apa sembahyang sunat yang kita buat sebelum subuh itu. Mungkin tidak sebanyak sembahyang sunat yang dibuat oleh Nabi. Mungkin ada orang yang buat lebih banyak daripada kita. Kita mungkin boleh buat 4-6 rakaat saja. Tak apa. Yang penting setiap kali subuh 6 rakaat, 4 rakaat ini tak tinggal, tak miss. Ini hari ni kita sembahyang sampai 12 rakaat duha, 12 hari pula kita tak sembahyang. Ini yang tak tahan ni. Amalan yang jadi begini. Sebab itu Islam ni tuan-tuan, dia tahu, kalau kita buat amalan tu dia sekali banyak, penyakit yang akan datang selepas kita buat amalan itu adalah penyakit letih dan penyakit jemu. Muak. Macam orang baca Quran lah. Bila dia baca satu hari tu, dia purun sampai 8 juzuk, dia mula rasa penat, dia semua, dia akan berputus-putus amalan itu. Saya 2-3 minggu lepas pergi ke rumah orang tua dekat Cheng ni. Rumah orang tua Cheng.
Orang tua ceng ni tuan-tuan, ialah nama pun rumah orang tua memang tua lah. Memang tua. Yang duduk situ semua tua-tua mereka. Dia punya penguasa dia, ataupun kita sebut pengurus lah. Kita sebut pengurus, dia panggil penguasa. Penguasa di rumah orang tua ceng tu, matanya dia ni OKU penglihatan, mata tak nampak dulu. Saya ketika mana duduk, dia jemput saya. Ketika tu ada program kita buat di situ. Penguasa dia sebut dengan saya sebut cara terbuka sebab dia sebut pada saya. Mana yang baik saya ceritalah. Dia cerita apa? Dia kata, selama tempoh PKP ni, beberapa bulan ni, dia kata lebih 7 bulan ke 8 bulan, saya tak ingat lah nombor yang sebenar, 7 bulan ke 8 bulan. Dia kata satu amalan, dia kata yang dibuat oleh orang-orang tua di rumah ni, dia kata secara konsisten. Kalau tengok orang tua tu tuan-tuan, memang uzur sungguh. Nak banding dengan tuan-tuan ni, jauh lebih baik. Sihat, jauh sihat kita. Yang mana nak bangun orang pegang. Yang mana tunduk, menunduk je. Maknanya kita tengok jauh uzur dia. Tapi dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kami ni dekat sini, selama beberapa bulan ni, dia kata, Alhamdulillah lah, dia kata dapat buat amalan selawat kepada Nabi secara konsisten. Dia kata 1 bulan kita ada target yang kita kena achieve. Target yang kita kena capai. Semua orang, ada 100 lebih orang tua Muslim dekat situ. Semua orang tua ni perlu capai target ni. Saya tanya, capai tak? Capai, kata dia. Capai, ada yang lebih. Selawat kepada Nabi, agak-agak tuan-tuan banyak mana? Agak-agak lah. Sebulan. Tuan-tuan agak-agak berapa? Berapa jumlah dia? 10,000. 10,000 tak senang nak cerita sini. Tuan-tuan tahu berapa? Saya pun terperanjat. 1 juta. Tuan-tuan pergi tanya. Tanya guide ni pun cukup lah. Satu orang penghuni di rumah itu, target dia selawat kepada Nabi 1 bulan 1 juta. Saya duk termenung saya. Kira 1 juta. Bermakna kalau kita bagi secara pro rata per day, 35,000 satu hari. Jumlah selawat dia 35,000. Saya tanya boleh dapat ke? Boleh, katanya. Masya Allah. Saya pun sebut, saya kata, saya pun malu nak cakap. Saya duk sebut dalam kuliah, saya kata minimum satu hari 100. Memanglah kita boleh buat 100 tu, tapi kita yang 100 ni makan sedap, tidur sedap kat rumah. Ada anak cucu ada, seronok lah kita, tapi 100 kita buat. Maknanya sebulan baru dapat 3,000. Dia satu hari 35,000. Apa yang kita nak sebut? Dia nak buat banyak, silakan. Tetapi pastikan amalan itu berterusan. Dan Alhamdulillah, dia dapat buat cara berterusan. Kita makan 100 tadi dah, satu hari. Tak apalah, 100 tapi berterusan. Cuma setiap kali kita lalu kat situ, seganlah juga. Oh, ni juta, kita 3,000 je. Kalau berasa lah, kalau tak rasa, tak ada apa juga. Tapi nak sebut apa? Bagaimana, dia begini tuan-tuan, dalam konsep ibadat, saya ingat almarhum Tuan Guru saya sebut. Bila kita nak buat ibadat, dan kita memang niat sungguh nak buat ibadat itu, percayalah, dia kata, Allah Ta'ala akan mempermudahkan kita untuk buat ibadat itu. Dia masalah kita buat ibadat, kenapa jadi jemu? Pertama kita buat, ada tujuan dengan buat ibadat itu. Sebagai contoh, ada orang buat amalan, baca Qul Huwallah sampai 70,000 kali, sebagai contoh. Baca Qul Huwallah ni, kalau kita baca dalam beberapa kitab, antaranya apa tu, Hidayatus Hidayatus Salikin fi Maslukin Muttaqin. Sebagai contoh kitab-kitab apa Syekh Abdul Samad Al-Palembani, dia ada cerita tentang kelebihan dan fadilat membaca Qul Huwallah. Ada dengan sandaran hadis, dengan pandangan ulama disebut. Tapi ada orang yang buat amalan 70,000 kali sebagai contoh, 80,000 kali dengan tujuan mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Nak jadi kebal sebagai contoh. Amalan begini yang tak tahan lama ni, sebab dia ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita buat ibadat. Bila kita buat ibadat ada tujuan selain daripada Allah, sama ada ibadat itu dia tidak jadi berterusan atau kita payah untuk buat secara jumlah yang banyak. Itu isu dia. Tapi kalau kita buat, orang tua-tua tuan-tuan yang biasa baca Quran, kita pun pelik tengok dia baca Quran banyak dan dia tak penat. Kenapa kita tengok orang tua-tua dulu-dulu, dia boleh bangun 3 pagi sedangkan dia tidur pukul 12 tengah malam.
Sebab dia dah biasa buat amalan itu, dan dia buat amalan itu betul-betul ikhlas hati dia. Kita buat amalan tak sampai pada ikhlas satu, dan kita buat amalan ada pengharapan kepada sesuatu benda lain yang menyebabkan jadi payah, jadi berat kita untuk buat ibadat itu. Oleh kerana itu, pastikan kita buat ibadat, tak apalah jumlahnya banyak mana pun, itu nombor dua. Tetapi ibadat yang kita buat istiqamah, sungguh-sungguh. Sebagai contoh, kalau sedekah, kita nak amalkan sedekah subuh sebagai contoh. Tak apa, biarlah RM1 satu hari, RM2 satu hari. Tak, kita beri RM10 pun tak apa. RM1 satu hari je, sebagai contoh. Tetapi kita boleh buat dalam tempoh 30 hari sebulan. Ni bila kita hulur RM10 hari ni, kita ambil kira RM10 ni nak cover 10 hari punya. Ini yang tak betul ni. Kalau kita buat amalan sembahyang sunat lebih sikit, main duha sebagai contoh, buat, hari ni gaji tak ada apa nak buat, cucu pun tak balik minggu ni, kita tekan sampai 12 rakaat. Tapi hari ke-12 esok baru buat balik. Islam ni tidak begitu. Tak apa, buat dua, no problem. Tetapi secara istiqamah, hari ni buat, esok buat, lusa buat. Bila tinggal, dia rasa tak syok. Dia rasa susah hati bila tinggal amalan itu. Itu tanda orang yang buat amalan berterusan dan Allah Ta'ala suka dengan amalan dia. Tengok hadis 23. Tiada guna melengah-lengahkan amalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melambat-lambatkan amalannya, keturunannya tidak akan bersegera untuknya. Bersegera untuknya, keterangan ni, bersegera untuknya menampung kekurangan amalannya. Seseorang yang amalan buruknya menyebabkan penangguhan dan pengabaian amalan, maka keturunannya tidak akan dapat memberi manfaat di akhirat. Ini kata Nabi. Siapa yang hidup atas dunia, bila mana ada peluang untuk buat kebaikan, dia melambat-lambatkan amalan itu. Ataupun dia tidak memilih untuk melakukan amalan itu. Sebagai contoh tuan-tuan, saya sebut satu benda yang paling mudah. Kita semayang dalam saf ni. Semayang dalam saf. Kadang-kadang depan kita tu kosong. Depan kita tu kosong. Dia tak mau masuk. Dia panggil orang belakang suruh masuk. Ini pun penyakit juga ni. Kita punya pelik lah. Kita tahu kelebihan, fadilat. Kita semakin depan, semakin tinggi fadilat. Sampai disebut dalam hadis Nabi, kalaulah kamu tahu fadilat ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang duduk di sehadapan, kamu akan cabut undi untuk berada di sehadapan. Ada waktu sah depan tu kosong. Dia tak mau pergi ke depan, dia pergi panggil orang belakang. Cari sanggup dia pusing 3-4 kali. Selalu yang jadi masa sikit budak-budak muda yang takut ke dia lah. Budak pun takut ke dia. Mau pergi, menurut 3-4 saat langkah. Apa masalah dia tadi? Rupa dia sayang ke tiang belakang dia. Dia sayang tiang belakang dia tu dah. Contohnya. Contoh, bukan kat sini lah. Bukan itu. Cuma kita sebut apa tuan-tuan? Makna dia apa? Kelebihan itu dah sampai depan kita. Dah sampai depan kita, kebaikan untuk kita buat. Mengapa kebaikan itu kita tak rebut? Sedangkan fadilat itu berlaku. Fadilat itu berlaku. Fadilat itu ada di depan kita. Maka kata Nabi apa? Siapa yang melambat-lambatkan amalan, ada ruang buat kebaikan, dia melambat-lambatkan kebaikan itu untuk dibuat. Dia melambat-lambatkan kebaikan itu untuk dibuat. Maka kata Nabi apa? Keturunannya juga tidak akan bersegera untuk dia. Maksud dia apa? Dah disebut ni, keturunan dia tidak akan memberi manfaat kepada dia. Sama ada, kita tahu kalau kita mati, idza mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila mana mati kita, terputus segala perkara amalan kecuali 3. Sadaqatun jariyah, al-ilmu yantafi'u bihi awwalan salihah yad'ulah. Kita tahu hadis itu popular. Bila mana mati anak Adam, terputus segala perkara amalan kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa daripada anak-anak yang soleh. Ini kata Nabi, kalau kita tak bersegera dalam buat amalan, dah dengar azan, kita masih lagi duduk menyandar, kau tak tahu je, buat relax. Sedangkan kita tak ada apa hal. Kita bukan ada masyarakat apa pun, kita bukan ada sibuk apa pun, tapi sekadar malah nak bangun.
Sekadar malah nak bangun. Kadang-kadang orang hulur Quran depan kita pun kita tak apa, tak mau baca. Maka kata Nabi apa? Bila sampai waktu kita perlukan doa ataupun pahala daripada keturunan tidak akan beri pada kita, Allah Ta'ala tak gerakkan hati dia untuk beri. Berat ni tuan-tuan. Itu kita punya dividen. Bila kita mati, ni sedekah jariah, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat ini, semua kita nak makan dividen. Ini kita dah tanam awal. Kita dah letak dekat bank ni sikit, letak bank ni sikit. So bila cukup tempoh, kita nak makan dividen tu semua. Tapi dividen tu tak ada. Dahlah kita duduk dalam kubur ni, kata Nabi, seperti orang yang lemah dan air. Kita cerita je lah, sebab kita tak mati lagi. Mati tahu esok. Mati, duduk orang taruh je, tahulah kita. Betul kita cerita dulu. Ustaz ramai dan ustaz cakap, punya begini keadaannya. Maka, jangan lepaskan peluang kebaikan yang ada depan kita. Jangan lepaskan. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman semua pergi haji, pergi umrah. Cuba tengok. Macam mana kita tengok orang-orang mencari peluang untuk buat kebaikan. Semua peluang, ada je peluang dia akan buat. Sampai kan kita kata apa? Kita tengah mengaji, tiba-tiba mari satu orang letak air zam-zam depan kita. Kerja dia tukang letak air zam-zam, dia mengaji tidak. Dia tak mengaji pun. Dia letak air zam-zam, mari letak. Apa dia nak buat tu tuan-tuan? Dia sedang buat kebaikan. Kita minta tak? Kita tak minta pun. Kalau kita nak, kita pun boleh bangun bertong-tong air zam-zam ni ada, bukan boleh. Sampai mandi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi dia nak buat kebaikan. Belum cerita lagi kita jumpa orang yang datang ni, bawa minyak wangi ni. Kita pernah kena kan? Dia sapu minyak wangi. Kalau kena yang wangi tu, syukur je. Kalau kena yang bau, aduh, pening kepala kita. Tapi apa tu tuan-tuan? Dia nak buat kebaikan. Saya pernah jumpa orang yang tak buat, dia tak bagi minyak wangi, dia tak beri air zam-zam, dia tak pergi ambil Quran orang tuan ngaji, tapi dia berdiri depan pintu masjid. Dia berdiri depan pintu masjid haram tu. Semua orang yang lalu dia tegur. Dia tegur apa? Dia tegur dengan ilmu lah. Dia kata, ni janggut simpan sikit. Dalam hadis Nabi sebut simpan janggut. Dia cerita begitu. Memberikan orang manfaat dengan ilmu yang dia ada. Kebaikan dia sedang buat. Dia menegur kita. Dia kata, pakai baju putih. Baju putih ni baju warna. Dia ada sebut. Ada hadis-hadis yang dia baca. Sampai kita berdiri depan dia, dia komen kita semua benda. Dia komen kita, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Dalam pakaian Nabi begini, Nabi buat begini, Nabi buat begini. Cuma dia tu cakap dalam bahasa Arab lah. Kalau kita faham bahasa Arab, okey lah. Kalau tak faham, pakai ayat itik lah. Oh, ya okey. Maksudnya. Cuma kita kata apa? Sampai begitu ruang untuk orang buat kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang ada ruang kebaikan, dia menangguh-nangguh kebaikan yang dia buat. Dia menangguh-nangguh amalan untuk dia buat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak gerakkan hati dia. Sebagai contoh kita kata, orang dah bangun untuk pergi, orang dah bangun awal. Mata dia, Allah Ta'ala gerakkan awal mata dia bangun pagi. Tapi, berat juga hati dia nak bangun pergi, bila air, ambil air semayang, untuk dia semayang sunat 2 rakaat. Kadang-kadang Allah Ta'ala gerakkan dia, pukul 4 dah bangun, terjaga, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Dia tak ada hati nak bangun. Dia kata, ya Allah, macam ada orang lah, jaga pukul 4. Ini dia tanya, apa abang ni menggesek-gesek ni, tak tentu Allah, tak sedap badannya ni. Itulah terjaga awal sangat pula, kata dia. Dia tak ambil peluang terjaga awal itu untuk buat kebaikan. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita takut keturunan kita juga tidak memberi manfaat kepada kita. Terutamanya, bila mana kita menghadap Allah SWT nanti. Merasai kemanisan iman. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dapat merasai kemanisan iman orang yang meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Keterangan, meredai, bersetuju dan memadai dengannya, serta tidak mencari sesuatu yang lain. Maksudnya, ia tidak berkehendak selain kepada Allah, tidak mempedulikan selain jalan Islam, dan tidak menuruti selain apa yang senari dengan syariat Islam. Kata Nabi SAW, orang nak merasai kemanisan iman,
dia mesti buat 3 perkara. Dia kata apa? Redha dengan Allah, redha dengan Islam jadi agama dia, dan redha Nabi Muhammad jadi rasul dia. Apa makna redha? Kita duk baca doa ni, selalu kita baca radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Apa makna redha-redha ni? Apa makna dia? Orang biasa bila timpa musibah kita kata kita kena redha. Apa dia redha ni? Bahasa paling mudah kita nak faham perkataan redha ni apa? Puas hati. Puas hati. Kalau kita kata puas hati tak kita buat Allah Ta'ala jadi Tuhan? Puas hati tak? Nak rasa manis iman, dia mesti buat Allah tak puas hati Allah Ta'ala jadi Tuhan dia. Bila dia puas hati, segala yang mari daripada Allah, dia tak komplain, dia setuju semuanya. Dia tak rasa tak puas hati, dia rasa puas hati semua. Allah Ta'ala kata begini, dia puas hati. Tuhan kata begini, dia puas hati. Tuhan kata begini, dia puas hati. Dia tak komplain apa-apa, dia tahu. Bagi contoh, bila mana Allah Ta'ala beri dalam Quran cerita tentang pembahagian harta pusaka sebagai contoh. Perempuan dapat banyak ni, laki banyak ni. Kadang-kadang pembahagian itu dia rasa, saya jaga mak, kenapa dapat sikit? Tapi dalam konteks faraid, Allah Ta'ala buat begitu. Bila Allah Ta'ala beri aturan begitu, puas hati tak? Puas hati kerana Allah Ta'ala yang beri. Itu macam itu. Kemudian dia kata apa? Puas hati buat Islam sebagai agama. Selama ni kita syukur tak? Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri dalam hidup kita, bukanlah kita boleh bercakap, bukanlah kita boleh melihat, bukanlah kerana kita ada kesempurnaan anggota badan, tapi bagaimana Allah Ta'ala mentakdirkan kita. Tambahan pula sejak azali kita lahir-lahir Islam dah. Ataupun bahasa yang mudah kita sebut Islam baka. Tuan-tuan bayangkan, kita tidak pernah duduk dalam agama lain. Kita tak pernah duduk dalam agama lain. Kita tak pernah duduk dalam syirik pada Allah. Kita tak pernah duduk dalam keadaan di mana Allah Ta'ala bukan Tuhan kita. Tak pernah. Itu satu nikmat yang besar pada kita, tuan-tuan. Nikmat besar. Lahir-lahir orang Islam dah. Untungnya kita, Allah Ta'ala takdirkan kita lahir daripada perut mak kita, yang mana mak ayah kita memang Islam dah. Kalau Tuhan takdirkan kita lahir daripada perut orang asli, boleh jadi kita tok batin hari ni. Tapi syukur tak kita, tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala takdirkan kita demikian begitu. Tiba-tiba, setelah nikmat yang paling besar Tuhan beri kepada kita, nikmat Islam dan nikmat iman itu, tiba-tiba kita ada rasa tak syok. Kita ada benda yang kita buat against dengan apa yang Islam suruh. Ada benda yang kita buat bertentangan dengan apa yang Islam suruh dan gariskan. Ini problem kita. Kita sebut kita redha, tapi perbuatan kita itu macam tak puas hati. Kita rasa ada cara lain yang lebih baik. Kalau ketika itu masuk waktu, maka yang paling baik semayang ketika itu. Tapi kita buat kerja lain. Kita membesarkan kerja lain, mengecilkan semayang pada ketika itu. Bagaimana kita sebut kita puas hati buat Islam sebagai agama kita? Ini nak kena muhasabah balik diri kita. Sama je, tuan-tuan, kita semua ada pengalaman semayang lambat. Semua ada pengalaman. Bohonglah, saya selama hidup 60 tahun ni tak pernah semayang lewat walaupun seminit ada. Kalau ada orang tu, saya ingat dia one of the world lah. Dia dah satu-satunya manusia yang begitu atas dunia. Sama ada betul atau memang dia pembohong besar lah. Itu dua je. Mesti ada pengalaman semayang lambat ni. Tetapi kalau sekali dua kita kata itu mungkin kerana kesulitan. Tapi kalau memang tiap-tiap hari dia semayang zuhur, pukul 4 semayang asar, pukul 4.17, dia ada jenis perangai tak sihat gitu. Dia semayang zuhur hujung waktu, dia semayang asar awal waktu. Amalan itu sangat, adalah hadis pun ada sebut tentang cercaan Nabi kepada orang yang menghimpunkan dua waktu solat dengan cara begitu. Satu diawalkan, satu dilambatkan, satu diawalkan. Nabi marah. Dia kata malah nak buka telekong, macam contoh. Dia malah nak buka telekong. Jadi dia kuluhum sekali je. Satu wuduk senang, dia kata. Tapi kalau orang yang betul-betul dia ada penyakit dia wuduk tak boleh tahan lama ataupun ada keuzuran dia, itu kita boleh bahas dalam bab uzur. Uzur ni dia dalam bab yang lain. Kemudian apa? Wa bi Muhammadin Rasulah, dan dia puas hati juga buat Nabi Muhammad sebagai rasul. Menjadi umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, satu anugerah besar pada kita.
Bukan hanya Islam saja anugerah besar. Menjadi umat Nabi Muhammad itu sebagai anugerah besar. Betapa besarnya menjadi umat Nabi Muhammad ini, tuan-tuan. Masya Allah. Tak boleh kita, kalau benda ini boleh dijual beli, benda inilah di antara benda yang termahal dalam sejarah manusia. Kalau boleh dijual beli, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad itu, benda inilah yang paling besar sekali. Tuan-tuan bayangkan, kita menjadi umat kepada seorang manusia yang paling baik di antara ciptaan Tuhan. Nabi kita, Nabi yang terbaik di antara Nabi-Nabi. Nabi kita di antara Nabi yang Allah Ta'ala paling sayang. Ikut mana pun kita tahu Nabi ada 300 lebih Nabi. Daripada 300 lebih itu ada 25 yang kita kena tahu. Kenapa 25 je kena tahu, tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan. Kenapa? Nabi ni ada banyak, Nabi dan Rasul ni ada banyak. Tapi daripada banyak-banyak itu, kenapa 25? Kenapa tak 40? Kenapa 25 je? Tuan-tuan pelik tak? Pernah tertanya-tanya tak? Kenapa 25 je? Sedangkan ada lagi Nabi Khidir, bagi contoh. Popular tak Nabi Khidir itu? Popular. Tapi kenapa Nabi Khidir tak masuk dalam senarai 25? Rupanya 25 nama Nabi dan Rasul yang kita kena tahu ni adalah nama-nama yang disebut dalam Al-Quran. Nama-nama yang disebut dalam Al-Quran dan disahkan dia sebagai Nabi dan Rasul. Yang lain-lain itu berdasarkan penceritaan dan hadis-hadis. Serta ada kajian-kajian daripada ahli-ahli sejarah. 25 ni Allah Ta'ala stated nama-nama mereka ni dalam Al-Quran. Wa Idris, wa Yaqub, contoh. Disebut nama tu secara direct. Ada nama Nabi itu jadi nama surah. Sebagai contoh, Muhammad lagi, Ibrahim, Lut. Ada beberapa nama-nama Nabi yang dijadikan nama surah. Maka kita sebut, itu kena tahu 25. Daripada 25 itu, ada sedikit lagi bilang kiranya yang kita sebut Ulul Azmi. Ulul Azmi ni di antara Nabi yang menerima ujian dan tekanan paling teruk. Siapa? Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad SAW. Kalau kita baca sirah mereka 5 orang ni, tuan-tuan, teruk tak? Teruk. Nabi Ibrahim lawan dengan bapa sendiri. Tak cukup lawan dengan bapa sendiri, dibakar dalam api. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala uji dia, tinggalkan anak Hajar dan Ibrahim dan Ismail di tengah lembah seorang diri. Itu ujian besar. Tinggal anak bini, anak kecil, tuan-tuan. Kita tinggal bini ni okey sikit kot. Tapi tinggal anak problem. Tuan-tuan ada pengalaman tak? PJJ ni duduk jauh-jauh suami isteri ni, ada pengalaman tak? Saya ada pengalaman lama. Rumah duduk Shah Alam, saya duduk Melaka. Bila dia sampai rumah balik hujung minggu, kita tak buka pintu kereta dia, kita buka pintu kereta anak. Dia pandai dia lah. Kita cari anak. Anak ni powerful. Bini nak sesuatu kadang-kadang kita kelek-kelek juga. Alah, nantilah dulu. Tapi kalau anak nak, seluk kocek kanan, seluk kocek kiri, apa yang ada keluar semua. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala meninggalkan anak kecil Nabi Ismail itu di tengah lembah Mekah. Bayangkan Nabi Ibrahim itu budak kecil, sedangkan kita pandang budak kecil itu ada rahmat. Itu di antara ujian Nabi Ibrahim. Dahlah ujiannya begitu, cukup masa sampai pula perintah sembelih anak Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa. Bukan lawan dengan orang biasa, lawan dengan manusia paling jahat. Manusia yang paling berkuasa, yang paling jahat, yang mengaku diri Tuhan. Siapa? Fir'aun. Sedangkan Fir'aun itu bapa angkat dia. Begitu juga Nabi Isa, begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh yang lawan dia bukan hanya orang-orang biasa lawan dia, isteri dia lawan dia, anak dia lawan dia. Nabi Nuh. Nabi Muhammad, kalau kita cerita Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Punyalah Nabi Muhammad itu hidup dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan tentangan yang diberikan bukan oleh orang lain, oleh pakcik dia sendiri, oleh saudara mara terdekat dia sendiri. Maka tuan-tuan, menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah satu anugerah yang besar.
Tidak pernah Nabi SAW mendoakan satu-satu keburukan kepada umatnya. Sebagaimana Nabi-Nabi lain, bila mana kita kata apa? Kesabaran itu mengatasi kepada limitnya. Kita baca cerita Nabi Nuh. Kaum dia mati dengan bala. Mati kaum Nabi Nuh. Banjir besar. Kaum Nabi Lut mati bila mana diangkat bumi terbalik kan. Kaum Nabi Saleh dengan hujan api. Dan beberapa lagi kaum dengan hujan, dengan pekikan dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad dibuat dengan cara yang paling teruk. Sebagai contoh ketika dakwah Nabi ke Taif. Nabi dibaling batu. Sehingga bertakung darah yang mulia dalam selipar dan capan Nabi SAW. Apa Nabi sebut pada malaikat yang nak beri balasan kepada orang Taif ketika itu? Nabi kata, Allahumma hadi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk. Kerana mereka ni orang tak mengetahui. Punyalah Nabi Muhammad itu, tuan-tuan. Oh, Masya Allah. Punya hebatnya Nabi kita. Sebab itu, Nabi kita tidak pernah mendoakan satu benda yang buruk untuk umat dia. Tak pernah. Tak pernah. Melainkan orang tu jahat tu dia. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Itu geng-geng yang memang geng jahat sangat tu. Itu lain cerita. Tapi umat-umat lain, Nabi kepada umat-umatnya yang lain, Nabi tidak pernah mendoakan keburukan. Sebab itu, apa balasan yang kita berikan kepada Nabi? Sebagai tanda kita puas hati jadi umat Nabi Muhammad. Apakah cukup dengan selawat? Dahlah selawat tu sikit. Cukup ke kita dengan selawat? Apa nak buat selawat? Dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu dua benda yang paling penting sebagai tanda bukti cinta pada Nabi SAW. Kalau kita muhasabah diri kita, satu hari, banyak mana selawat kita buat kepada Nabi? Satu. Daripada ribuan sunnah-sunnah Nabi, yang mana sunnah Nabi yang kita buat secara konsisten dan istiqamah, yang mana? Agak-agak tuan-tuan lah, kalau satu hari esok Nabi berdiri depan kita nak beri syafaat pada kita, Nabi tanya kita, apa yang kau buat yang melayakkan aku nak beri syafaat pada kau? Apa? Tuan-tuan rasa apa yang kita buat, yang kita rasa mudah-mudahan amalan inilah yang boleh melayakkan aku dapat syafaat Nabi? Agak-agaknya amalan apa? Kita buat amalan sekat-sekat. Sebab itu, pastikan kita buat amalan ini dengan, ya, jumlahnya sikit, tapi kita buat secara konsisten. Puas hatilah kita buat Nabi Muhammad, seronoklah kita melakukan. Sebab itu saya pernah sebut dengan tuan-tuan, puas hati kita dengan Nabi Muhammad, melakukan sunnah Nabi. Ada ketikanya sunnah Nabi itu kita buat, kita tak senang. Ada contoh. Apa contoh? Pakai pakaian putih lah sebagai contoh. Pakai pakaian putih. Tuan-tuan suka tak pakai baju putih? Suka tak? Tuan-tuan ingat senang ke pakai baju putih ni? Saya kalau hari Jumaat pakai baju Melayu putih pergi pejabat, Allah, dia complicated sikit. Pergi kedai, pergi sarapan pagi, makan. Orang tanya, ustaz nak makan apa? Saya kata, lontong boleh? Lontong tak boleh. Lontong tak boleh. Yang kuah-kuah semua tak makan. Pasal takut baju kena. Makan roti canai, kuah kering ni, makan pakai tolak air liu kan. Punya takutnya kotor. Ingat senang baju putih ni, nak jaga ni. Kawan kita pakai baju tak putih, duduk je makan mie kari, kalau kita makan roti canai kosong kan. Kuah pun tak pakai. Pakai tolak gitu je, air kosong je, air putih kosong je. Pasal apa kita jadi gitu? Pasal kita nak jaga putih kita tu. Senang tak tuan-tuan? Lebih senang kita pakai pakaian lain. Tapi kenapa kita pakai juga? Kerana kita nak ambil benda yang Nabi suka. Itu kaedah dia. Ingat senang ke kita nak ambil air semayang, nak buat sunat, basuh telinga, masuk air lubang hidung, basuh muka 3-4 kali. Sekali dulu basuh awal, kemudian masuk air lubang hidung, kemudian komor-komor, kemudian basuh muka yang banyaknya kita kata, kenapa kita buat? Bukan kerana kita suka, tapi kerana kita buat apa yang Nabi suka. Kita berbuka puasa, benda yang paling sedap ketika berbuka apa? Apa? Air. Betul tak tuan-tuan? Paling sedap air. Kalau diberi pilihan, nak nasi ke nak air, mana kita pilih? Confirm air lah. Tapi nak mendahulukan dengan kurma, terpaksa kita dahulukan dengan kurma. Walaupun kata pada awalnya, aduh, dapat minum air lagi bagus. Tapi kita kerana nak mengikut sunnah Nabi, kerana Nabi suka memulakan berbuka puasa itu dengan kurma, maka kita pilih dengan tamar. Walaupun kadang-kadang ada sunnah Nabi itu kita rasa agak sulit untuk kita. Tapi bukan kita memikirkan diri kita, tapi bila Nabi suka, kita kena suka. Itu maknanya kita puas hati dengan Nabi SAW. Kita puas hati dengan Nabi.
Apa saja yang Nabi tinggalkan, apa saja yang Nabi buat, walaupun kita rasa sulit pada kita, kita buat. Kerana kita nak apa yang Nabi suka itu menjadi kesukaan kita. Macam saya sebut tadi lah, pakai baju putih. Oh, iyalah kita jaganya. Kawan okey je tak baju putih, elok je makan mi kari apa semua. Kita ni jaga. Dalam-dalam jaga, kena juga. Itu yang letih kali tu. Kawan ni pelepak letak sudu. Mengecik pula kuah baju kita. Kita ni dah tak makan kuah. Jadi begitu keadaan yang kita sebut. Yang penting, apa yang Nabi suka mesti menjadi kesukaan kita. Dan apa yang Nabi tak suka mestilah menjadi perkara yang tidak kita sukai. Itu di antara makna kita puas hati buat Nabi sebagai Nabi kita. Dan mudah-mudahan dengan puas hatinya kita dengan Nabi itu dan beramal dengan amalan yang Nabi suka, mudah-mudahan Allah Ta'ala melayakkan kita dalam senarai orang-orang yang mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti dulu setakat ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan tiga hadis yang kita kongsi pada pagi ini memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu atas kelemahan, dhaif, jahil diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanatil hilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana li abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabil qubur wa qina 'adzabil mahsyar wa qina 'adzabil mizan wa qina 'adzabis sirat. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kifarah dan subhanallah bihamdihi subhanallah. Wal 'asri innal insana tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.